Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat malam, selamat beristirahat kepada rakan-rakan yang bersama dengan kita pada malam ini. Salam reformasi saya ucapkan kepada kawan-kawan, sahabat-sahabat yang ada bersama kita. Terima kasih kerana masih terus bersama saya pada malam ini. Alhamdulillah. Dan selamat Raya Ailadha. Panggil kawan-kawan lah. Siapa? Siapa ada? Roni. Dengan ni. Kalau tak lambat ni tak habis ni. Kepada rakan-rakan kita tengah panggil YB biasalah kan, yang berhormat dan yang berkhidmat ni, kalau kita nak tunggu lambat cerita. So kita on je. Bila kita dah ons, dia ons lah. Dan dia datanglah sekejap lagi sementara kita tengah building up our audience. So terima kasih kepada yang menonton saya. Terima sekali, terima kasih. Kalau boleh share, salam reformasi kita share. Terima kasih kepada saudara, saya pun tak nak baca lain baca. Fahmi Kirazari. Kat majlis PAS ke? Bukan majlis PAS, majlis fail. tak ada kebetulan hijau. Ini hijau bukan hijau PAS ni. Ni hijau apa tak, saya pun tak tahu. Bukan hijau PAS je tu. Warna hijau itu kau perasan warna hijau. Ini sekali lagi bersama dengan aku ni. Apa asyik muka dia? Tak ada orang lain ke? Dia menyebut datang macam aku, lepas tu kata tak ada dia pula. Ni kita kenapa kita letak hijau? Sebab dia ni dia bekas ahli PAS dahulu. Kita letak hijau, tetapi kita letak hijau muda. Supaya kita nak tunjuk bahawa hijau tua tu dah cair dah. Bukan. Sebab okey, silakan. ya ada orang DAP je lah pula. Tak, sebab dia ada orang call. Okey, thank you. Jangan call saya tengah-tengah malam ni. Saya tengah live ni. Ada orang call. Ada orang call. Okey. Jadilah. Allah. Bersama dengan YB kita selamat Hari Raya Ailadha. Lambat sikit. Ya tu. Apa khabar semua? Okey, kejap. Dekat belakang sikit. Dekat sikit. Kita sini sikit YB. Okey. Okey. Dapat separuh. Okey, dia sebenarnya white tu. Ya ke? Dapat separuh Okey. tu dia white. Okey, so terima kasih daripada Jengka, terima kasih daripada Jengka, ada daripada Salam Ailadha daripada Ipoh, terima kasih daripada Ipoh Suhana, Safuddin, saya LK Wong. Ini tiap malam tengok saya LK Wong ni. Muhammad Wahid selamat, terima kasih Hunter. Clay Sharon, Clay Shannon. Syami, selamat Ailadha, terima kasih kepada yang sama. Minta maaf malam ni. Adalah daripada Labuan, penjarakan sikit. Penjarakan, tak boleh nak penjarakan nama macam mana. Kalau jarak nanti tak nampak. Lubang hidung. Seluruh Malaysia. Seluruh Malaysia, insya-Allah. Terima kasih kepada yang bersama dengan kita. Ada orang merah nanti kat Taman Mas. Okey, untuk makluman siapa yang tidak mengenali, kalau tak mengenali tu susahlah, tak ikut politik lah. Kita bersama dengan YB Roni Liu. Heavyweight champion daripada DAP. Ni orang DAP. Orang DAP ni yang sangat diantikan oleh orang UMNO dan juga oleh orang MCA. MCA paling anti dengan dia lah kan. Tu YB Roni dia yang sebut ni. Dan juga bersama yang tidak asing lagi saudara YB Ustaz Fakrul Razi, YB Meru. YB Roni daripada Sungai Pelik. Memang pelik. Memang yang pelik. dekat dengan Sepang Airport. Sepang Airport, Sungai Pelik, di atas lagi sikit. Ramai yang tak tahu mana ada Sungai Pelik. Dia kata Sungai Ganjil ada, Sungai Pelik tak ada. Orangnya tak pelik lah. So malam ini insya-Allah kita akan berbicara antara lain mengenai isu yang pertama sekali, sokongan. Apa ni amanah ni? Ya, DAP ni kenapa ni? Kan tiba-tiba nak sokong tu ni apa hal? Kan? Kita kasih hangat sikit malam ini. Kita kasih hangat ni apa ni? DAP ni amanah ni pergi sokong tu ni apa hal? Korang ni, kenapa? Kenapa tak sokong Anwar jadi Perdana Menteri? Ustaz jawab dulu. Saya jawab dulu. Jadi itu takhir. Kita kena letak yang menarik takhir. Saya marah DAP ni. Yang menarik Tanya yang ringan-ringan dulu lah. DAP marah Amanah marah fikir habislah cerita. Kita ringan-ringan I dulu. want to tell you the truth lah. Kejap lagi Yopi. Simpan dulu. Okay, Tapi kita cerita dulu yang berkenaan dengan Sabah ni dulu. Sorry. Sabah dahulu. So Okay. sebenarnya yang seperti kita ketahui, Sabah sekarang ini menghadapi kemelut politik kerana berlaku pembubaran parlimen oleh Syafiee Apdal. Dewan Undangan Negeri Dewan Undangan Negeri oleh Syafiee Apdal. Dan disebabkan itu berlaku pilihan raya yang akan berlangsung tidak lama lagi dalam bulan September. Dia tengah meeting sekarang ni. SPR tengah meeting dan dia kena dalam masa 60 hari dia kena come up with the dates lah. But I believe it's going to be in September. Okey, mungkin daripada Amanah pun ada dekat Sabah juga, tapi tak bertanding kan, kursi tak ada. Bukan tak bertanding, tak dibagi. Lepas ni kita ada. Okey, ini kita cerita, simpan. Kita bagi. Satu dua lah. Okey. You bukan Sosial Agung Kita DAP. bagi. Kita bagi. Bagi Ambil kerusi DAP boleh. Apa kursi dia? Jangan. Dia cukup kerusi lah. Hanya 60 kerusi lah. No, plus ada tambahan lagi.
70 plus lah. Oh ya ke? Oh banyak lagi. 65 plus another 5 tak silap. Yang Alasan kita dapat itu semua bagi amanah lah. Bagaimana? Mana mesti dapat lah. Okey, kita cerita pula. Janji dapat. Kita cerita dengan DAP dululah. Okey. Apa tak ada tak inside story yang you dapat awal berkenaan dengan pembubaran parlimen ataupun tindakan Musa Aman ini? Ada tak tawaran-tawaran yang mungkin you tahu ke tak tahu ke yang dengan DAP di Sabah? Kawan-kawan. Setahu saya, sebaik saja dia dibebaskan, ada 40 kes kan, dia tarik balik kan. Tarik balik. Betul. Sebaik saja itu, dia sudah start lah. Dia kata dia akan keluarkan sebanyak, kalau tak silap saya, lebih kurang 400 million untuk 400 membeli katak. Kata-kata. Ya, katak-katak lah. So, 400 so million, 400 million, lebih kurang lah dia kata. Dia kata. So, true enough lah. Dia memang sudah buat ambil langkah itu. Dia sampai hantar agent tau ke office ataupun rumah adun-adun di Sabah tu. Saya nampak ada macam broker dah letak Memang dia secara terbuka dia buat. So tapi pada masa itu warisan macam confident aja, lah. macam confident aja. Yes. Saya pun heran. Kita dari situ, dari Semenanjung, kita pun khawatir kan. Kita dengar ada kapal angin kuat, tetapi kita tengok warisan semua situ macam steady je, macam tak ada apa berlaku. Kita pun heran tau. Mana tak sampai The Star pun sudah keluar. Beberapa kali lah katakan ini pembelian katak sedang dijalankan. Baru dia No, still cool saja. still cool. Still cool saja. Until 3 days ago lah. ya. Apabila sebelum press conference. Sebelum press conference. Then I dari Kuala Lumpur mendengar dia sudah cukup orang. Dia kata dia sudah cukup. So I started to call lah. I actually alerted. Saya sudah call orang-orang DAP di Sabah lah. DAP ada 9 kursi. Kita ada 6 kursi, 6-7 kursi. So kita katakan kalau boleh kita bubarkan lah. So I pun suggest bubarkan lah. Suggest bubar lah. Jangan ambil kena ambil berat lah. Ini bukan kabar angin sajalah. Nampaknya sudah kuat lah. This is true lah. So nasib baik lah. They first time lah they feel serious, and then they jadilah dia berjaya berjumpa dengan TYT dan akhirnya bubarkan. Jadi tidak jejaskan lah, macam itulah. Tidak memberi kuasa begitu juga. Begitu saja kepada macam pusat Kedah, lah. Macam Kedah, macam pusat. Kedah, macam lain tempat, Anak macam dan pusat bapak lah. sama je. Jadi sebab itu orang tanya saya, YB Roni, mengapa Tun Mahathir selepas langkah Senator tak buat macam tu? Saya pun sepatutnya masa itu bubarlah. Bubarlah. So that was what happened in Sabah lah. So of course sekarang kita minta lah orang Sabah bagilah peluang sekali lagi kepada Warisan dan Pakatan Harapan dan APCO kerana mereka berilah mandat yang baru kepada mereka. Jangan lagi percaya kepada Aman Musa lah. Tapi nak bagi kat Warisan lagi ke? Ke kita tak nak lawan lagi ni? Kerjasama lah. Kita kerjasama. ni sebelah kita ni. Kita kena kerjasama. Tak boleh lawan sesuatu. Allah. Kita kerjasama. Sorry. Ni amanah ni. Okey. Amanah tak ada kursi kat Sabah. Itu yang kita kena bagilah kursi. Ni nak tanya soalan ni. Sekarang ni untuk makluman bahawa di Sabah ni dia ada kursi baru. Dia ada 65 kursi adun. Tapi sekarang ni ada kursi baru dan kalau tersilap saya ada lebih kurang 5 ke macam itulah, saya tak ingat berapa, tapi ada pertambahan lah. Dan kalau kita nak bahagi kursi 4 parti kita ni pun sebenarnya banyak lagi. Betul. Takkan Warisan Bagilah satu dua. bagilah. Satu dua je. So macam mana ni? Ni lah masalah. Harapan. Menang ada tu. Harapan YB. So je ni kalau boleh apa yang kita nak dekat Sabah ni? Okey. Saya nak Sabah, cik. Ya, YB ni anak Sabah Lahir di Sabah. Lahir je Sabah. Saya lahir Sabah. Lahir Sabah. Okey, balik. Jadi boleh cakap Sabah lah. So apa Okey. dia? Ya, dalam keadaan sekarang ni, saya terlebih dahulu saya ucap tahniah pada Datuk Seri Musa Aman lah atas tindakan berani dia. Bukan saja tindakan dia tu satu tindakan yang menyebabkan Musa Hassan pula. Syafiq Abdal. Bukan, Musa Aman. Musa Aman. Kata terkejut beruk. Terkejut beruk. Tapi inilah peluang sebenarnya pihak rakan pakatan kami daripada PKR khususnya
peluang terbaik untuk membersihkan pengkhianat-pengkhianat dan juga peluang terbaik untuk tengok mana pejuang sebenar atau tidak untuk dibersihkan. Okey, kita tak nak sentuh soal tu. Sekarang ni soalnya kita nak pendukung Pakatan Harapan terus memberi sokongan dan kerjasama untuk pastikan kerajaan negeri Sabah terus dapat dipimpin oleh mereka yang pro kepada pakatan. Betul. Ya. Kalau setakat ni kita tengok Datuk Seri Shafie Apdah lah, orang yang pro kepada Pakatan Harapan. Tapi dalam masa yang sama pun kita berharapkan Sabah berani buat juga perubahan untuk memberikan peluang kepada parti amanah khususnya yang sebelum ni satu kursi pun tak ada sebenarnya. Betul. Bertanding ke tak menang? Tak ada bagi. Oh, bertanding pun tak? ada. Jadi sekarang ni peluang terbaik. So Sebab maksudnya secara formal cerita sikit saya apa cerita yang nak. sebab walaupun parti amanah mungkin ada sentimen sikit parti orang kata parti Semenanjung, sebenarnya tak timbul wujud parti Semenanjung sebab Jadi dulu sudah ada cawangan sana. ada sebab kita pun kalau tak silap saya dah ada 5 ke 7 ke kawasan atau cabang yang dah yang dah rasmi dekat sana tu. Kita pun ada tokoh-tokoh. Orang Sabah sendiri bukan kita ambil yang tanding tu daripada orang Semenanjung. Mana boleh? Tak boleh. Anak jati Sabah. Sebab pentingnya betul-betul Sabah ni kita nak orang yang betul-betul orang Sabah bertanding. Tapi kita nakkan kesepakatan pakatan itu. Sebab kita Malaysia termasuk Sabah dan kena ada wakil Sabah itu sendiri di parti yang daripada Semenanjung betul. untuk menyampaikan suara anak Sabah ke Putrajaya ataupun ke Parlimen. Sebab yang paling penting kita nakkan suara ataupun kehendak rakyat Sabah ni dapat macam mana di Semenanjung. Betul. Itu yang sebenarnya. Dan kita bagi jaminan mereka yang bertanding ini anak jati Sabah. Macam contoh dekat Sabah ni dalam Parti Amanah ada tokoh anak muda lagi yang memimpin Sabah, nama dia saudara Lahirul Latigo. Lahirul Latigo dia orang Sabah. Di mana tu? Silap dia Beaufort kalau tak silap dia ni. Dia Beaufort kalau tak silap saya. Dia ni juga antara tokoh anak muda yang sebenarnya dah lama bergerak politik di negeri Sabah. Tetapi malangnya tidak diberikan tempat dan kali ini saya harap dapat diberikan tempat dan kita dapat bekerjasama dan saya sendiri sedia maklum hubungan dia sendiri dengan Datuk Seri Shafie Apdah cukup baik. Malahan Amanah Sabah baru-baru ini dia buat kenyataan terbuka menyokong Shafie Apdah sebagai calon Perdana Menteri. Sebab itu semangat Sabah dia. Maknanya dia memang orang Sabah, untuk Sabah kita tak. Walaupun orang kata itu bukan keputusan pusat keputusan negeri, tapi mereka ada hak. Kami dalam Amanah ni tak ada masalah nak bersuara. Terpulang pada dia lah, itu itu hak dia. Setuju tak setuju Maknanya dia menyokong Datuk Seri Shafie. Maknanya dia pun bersama dengan Datuk Seri Shafie. Sebenarnya tak ada alasan untuk Datuk Seri Shafie tidak memberi ruang kepada Amanah dan saya boleh beri jaminan Amanah akan buktikan mereka ni adalah orang yang setia dan bersama dalam pakatan walau di mana mereka berada. Jadi tak perlu nak takut nak kata setakat ni pun minta maaf lah kalau saya sebut dah. Amanah pun orang kata isu khianat ni tak timbul. Cuma adalah seorang tu pun. Tapi saya pun nak minta komen itu juga tu. Yang kat Perak tu. Sebab dia pun bukan lahir daripada pejuang adik tiri dia. Adik tiri. Bukan orang kata yang lahir daripada betul-betul zaman pejuang pada zaman susah. Dia pun timbul waktu zaman senang. Jadi kena faham ni orang yang berjuang macam daripada zaman reform, sebelum reform ni. Macam Ustaz Roni kita. Ustaz Roni. Kan. Jadi orang-orang ni yang berjuang pada zaman susah dia lain. Tak mudah dibeli. Tapi kalau orang yang timbul pada zaman senang ni biasanya mudahlah dijual beli. Termasuk juga yang katak-katak yang ada hari ni. Tapi bagi saya padan muka lah yang melompat tu. Tak ada mengkecapi nikmat. Dia minta balik duit kot. Tak tahulah. Tak sempat. Minta balik duit. Dah start masuk ke tak kan? Tak adalah. Kalau dah start masuk tu sedap lah mana menangis lah Musamad. Kan? Okey, YB, kita terang sikit lah. Berkenaan dengan itulah kita tadi isu Datuk Seri Anwar Ibrahim kemudian calon Perdana Menteri dan sebagainya. Kita bagi isu DAP Amanah mencalonkan calon lain, option 2, option 3 dan sebagainya tu ke last kali. Tetapi mungkin YB Roni boleh cerita sikit bagaimana sejarah awal tu sampaikan Roni nama yang tak tahu adalah antara orang di dalam Otai Reformis tau. Otai ni dia merentas parti Otai Reformis ni merentas parti. Dia bukannya PKR, ada orang ingatkan keadilan punya NGO. Tak. Dia semua parti ada. Saya tetap DAP lah. Tapi tetap DAP lah. DAP, keadilan ada, Amanah ada, tak ada parti pun ada. Ramai juga yang tak ada parti. Jadi mungkin boleh cerita sikit sejarah YB
sehingga kita merentas daripada sejarah awal, sebab saya ikut YB ni daripada zaman saya muda sampai saya tak berapa muda sekarang ni. Macam mana perjuangan tu dan kenapa masih setia dengan perjuangan yang ada sekarang ini, terutama Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sila YB. Kalau tak silap saya pada masa itu, bila ada movement reformasi, dia tak ramai Cina ataupun India. Betul. Okey. Jadi tetapi kerana saya memahami siapa ni Anwar Ibrahim, walaupun dia datang dari UMNO, tapi saya tengok dia jenis lain sikit daripada itu normal UMNO. Saya nampak kelebihan dia. Jadi bila dia keluar, saya pun kebetulan saya memahami dia dianiaya. Saya tahu semua itu fitnah dan semua itu accusation semua itu tak benar. Kebetulan saya tahulah, sebab itu saya pada masa itu saya memberitahu kepada rakan-rakan dalam DAP, ini insan ini kita boleh tolong, kita boleh kerjasama dengan dia. Itu tahun 1998-99. Pada masa itu DAP yang paling awal pergi rumah Datuk Seri Anwar Ibrahim di Taman Sara Heights untuk memahami isu dan sebagainya. Sebelum orang PAS masuk rumah dia. Yes, kalau we are the first. Orang PAS selalu kata bahawa dia paling awal kan. Tapi sebenarnya kita, orang DAP lah antara yang pada awal. Pada masa itu saya menemani saudara Kisiang dan rakan-rakan DAP yang lain pergi berjumpa dengan dia di rumah dia sendiri. Okey, itu sejarah lah. Dan lepas tu saya aktif lah dalam semua street demonstrations lah. Di situ, sejak situ. So sekarang sudah jadi Otai Reformis lah. Saya selalu angkat ataupun mempromosikan saudara Anwar Ibrahim kerana dia seorang yang percaya kepada pluralism. Dia faham kesusahan orang yang miskin. Betul. Dan lagipun dia berkewibawaan dan berkaliber. Dia pernah jadi Minister of Finance yang pada masa itu kalau tak silap saya dia dinamakan the best Asian Finance Minister pada satu ketika, and then at that time dia juga sebagai Timbalan Perdana Menteri. Betul. Okay. So rekod dia cukup baik lah. So bagi saya semua tuduhan itu tak benar, semua fitnah. Jadi dia sudah masuk penjara bukan kerana curi, bukan kerana rompak. Sudah masuk penjara jumlahnya lebih daripada 11 tahun. Tetapi 11 tahun itu tidak menjejaskan, tidak merosakkan image ataupun semangat dia. Semangat dia masih kuat. Ada komen minta kuat sikit. Oh jaga. Jadi dia masih kuat, walaupun dia you tahu lah di Malaysia, kalau you mempromosikan pluralism, kadang-kadang tak popular juga. Tapi that is what we want as a multiracial society. So I see him as the leader who champions pluralism. And this is very important sebab Malaysia memang satu multiracial masyarakat yang majmuk semuanya. So kalau kita mau Malaysia maju berjaya, kita kena, semua orang kena faham kita adalah multiracialism. Kita kena satu sama lain, kita kena hormat. Saya hormat pada ustaz pun hormat pada saya. Kita masing-masing hormat menghormati. Itu sangat-sangat penting. Saya tak nampak karakteristik ini daripada dalam pemimpin dari UMNO ke apa, saya tak nampak itulah. That's why I always UMNO lagi lah jauh sangat. Jauh sangat. Okay. So that's the reason lah. Okay. So sudah more than 20 years lah. Ustaz pula. Okay, ni cerita orang mana pula ni? Tadi cerita orang DAP, ni cerita orang mana? Untuk ulasan berkaitan dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, Ustaz setuju? Saya begini sebenarnya, kalau tanya, tak debate. Okay, silakan. Okey, siapa lagi buat masa ni yang layak selain pada dia? Okey. Kalau nak kata Syafiq Abdul boleh dicalonkan. Sekadar nak calon. Saya banyak mungkin nak beri penjelasan sikit, banyak kekeliruan. Orang mengatakan amanah ni nak angkat Syafiq Abdul, nak angkat orang selain pada Datuk Seri Anwar. Hakikatnya pilihan utama pimpinan amanah tetap Datuk Seri Anwar sebagai Perdana Menteri, dan saya sendiri secara peribadi meletakkan Datuk Seri Anwar Ibrahim lah orang yang paling layak untuk menjadi Perdana Menteri setakat ini.
Walaupun kalau ikut kepentingan parti, mesti saya nak presiden saya Mat Sabu. Mat Sabu No, atau bagi DAP pun kita sudah tetapkan saudara Anwar sebagai calon, sudah tetap. Dah tetap. Tak tahu macam mana persepsi dia cerita kamu, persepsi kamu ni rasa sebab kita tidak sokong. dia sebenarnya macam ni, saya nak cerita sikit lah. panas sikit. Okey, bila keputusan tu tak berubah sampai hari ni tak berubah. Tak ubah. Cuma bila orang kata kita nak dapatkan numbers, itu kan. Sekali siapa-siapa boleh keluarkan pandangan. Maksudnya termasuk kita Anwar Mahathir sendiri mencadangkan, ada cadangan yang mengatakan Syafiq Abdul. Itu is cadangan, tapi benda yang tak diputuskan pun persetujuan, sama ada dalam parti pun tak ada persetujuan, dalam PH pun tak ada. Kan, tetapi malangnya dibesarkan. Boleh saya celah? Ini bukan sidang dewan. Dewan boleh celah. Silakan YB Sungai Pelik. Kita harus ingat ada satu perjanjian ditandatangani oleh 5 pemimpin besar. Betul, 5. Termasuk Mahathir, Muhyiddin, Aziza, bagi pihak DAP Tan Kok Wai dan juga Mas Sabu. 5 surat janji sebelum election yang di mana kita akan angkat Anwar selepas Mahathir for about 2 years lah. And then Aziza jadi timbalan. So itu semua perjanjian. Perjanjian itu sudah tetap. Kalau Mahathir mungkin janji, apa pula kita nak mungkin janji? Kita tak boleh mungkin janji. Kita bukan macam Mahathir. Kita bukan Tak, benda ni Soalan betul tak sahaja saya letak? Betul tak masa Lim Guan Eng dan juga Mat Sabu berjumpa Mahathir tu, sebenarnya saja sebut Syafiq Abdul tu nak tengok reaction Mahathir. Betul ke? okey, yang itu saya tak boleh jawab sebab saya tak ada dalam mesyuarat tu. Saya pun tak boleh jawab. Tapi hakikatnya bukan sekadar pimpinan, penyokong-penyokong, ahli-ahli amanah pun majoriti hari ni kita nak Datuk Seri Anwar. Benda tu clear. Cuma option tu kata sekarang kita yang paling penting balik kepada base, kita nak dapatkan kerajaan balik. So siapa yang boleh dapatkan numbers? Persoalannya di situ. Dan saya tengok, saya peribadi pandangan saya, bukan pandangan keputusan parti saya. Datuk Seri Anwar number kalau dari segi blok pakatan ataupun blok pembangkang hari ini, dia lah yang paling tinggi yang dapat sokongan berbanding yang lain-lain. Tanpa kita menafikan tokoh-tokoh yang disebutkan tu pun ada numbers, tapi saya yakin nombor yang ada pada mereka ni tak boleh menandingi nombor yang ada pada Datuk Seri Anwar. Kalau kita bercakap tentang tukar kerajaan. Tukar kerajaan. Tapi bagi pandangan saya, mungkinlah boleh yang kurang nombor tu full support je kepada Datuk Seri Anwar. Tak perlulah nak kita nak pujuk sana sini ke sebenarnya. Benda tu clear. Dan kalau tengok baru ni hakikatnya 109 tu, itu ini pandangan saya. Itulah maksimum yang kita dapat dari segi numbers. Kita perlukan 2 lagi. Seorang tu dah kena stroke, seorang tu dah nak masuk penjara. Mungkin ada seorang lagi ni kita Next one. tak tahu doa daripada rakyat yang doa daripada rakyat kena zalim ni kot adalah lagi ahli parlimen yang kena lagi yang kena apa benda kita luar jangka apa kita tak tahu. Betul. Kalau Allah nak bantu ni sekelip mata je Allah boleh bantu. Betul. Tapi hakikatnya kalau saya peribadi, saya sendiri mendoakan supaya Datuk Seri Anwar dapat jadi Perdana Menteri. Ini pernyataan terbuka saya lah. Jadi Perdana Menteri. Tapi saya mengharapkan jugalah pihak PKR dapat melihat rakan komponen macam kami lah Amanah, adik yang paling bongsu, supaya juga diberikan ruang dan tempat seadilnya seadilnya. Bukan sebab apa, sebab kita membina kemenangan ni bersama-sama. Walaupun Amanah ni parti yang baru, tapi pejuang-pejuang dalam Amanah ni orang lama. Daripada PAS dulu, dengan orang masa kewujudan PKR dulu pejuang PKR dulu tahun 98 99 dulu pun yang mendukung kuat ni lah orang yang ada dalam Amanah hari ni. Yang membantu Amanah pada hari ni. Tulis dekat komen #setiakawan. #setiakawan. Saya Iswardi Murni daripada Parti Keadilan Rakyat bersama YB Roni Liu daripada DAP dan juga Fakrul Razi, YB Ustaz Fakrul Razi daripada Amanah. Setiakawan. #setiakawan. Okey. Persoalan yang lagi utama, kalau sekiranya demikian, bagaimana ini pada pimpinan YB dekat bawah ni. Pimpinan daripada pihak atas macam mana? Masih kukuh ke dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim ni sebenarnya? Masih kukuh. Masih kukuh. Dengar daripada dia orang sendiri bahawa pimpinan masih kukuh dalam This is a reality versus persepsi lah, perceptions. Jadi
in reality Ha. kukuh. Kukuh. Tetapi tak nampak ke mungkin persepsi ini berjaya di ujung? Because politik is about perception. It's about creating. I know. Nampak tak macam seolah-olah ada Sebab suatu itu saya minta pimpinan besar itu apabila kita keluarkan statement ke kenyataan ke kena lebih berhati-hatilah. Berhati-hati. Ustaz? Sebab Of course setiap kawan itu sangat penting di antara DAP, PKR dan Amanah. Saya tak mau sebut siapa yang lebih kuat, siapa yang tak kuat daripada itu. Kita kena satu hati, kerja sama dengan baik. Rakyat pun expect kita ni memperkasakan Pakatan Harapan kerana saya kena mengakui lah dalam 22 bulan di bawah Tun Mahathir itu kurang baik. Kurang baik. Kita Performance ngaku. kurang baik. Performance Kita kena kurang mengaku. Kalau itu pun tak mau mengaku, saya pun susah lah. Ustaz? Kena mengaku. Yalah sebab memang supaya kita saya tak balik nafikan lah. kemiskinan. Bukan pada Keyakinan. zaman 22 bulan PH itu banyak kurang tu kita tak nafikan. Tetapi benda tu bukan tak boleh diperbaiki. Ya. Kita sepatutnya dan masa tak cukup kita nak baik. Kita tak sempat sebab kita dalam proses kita memperbaiki kerosakan bukan kita boleh selesaikan dalam 1-2 bulan. Betul. Tapi 1-2 tahun banyak pun belum tentu. tapi Tapi banyak satu perubahan. langkah yang boleh meyakinkan rakyat ialah kita kena terus mara ke depan tanpa Mahathir. Betul. Sebab dia sudah jadi satu liability Berbanyak yang liability, besar. betul. Sorry lah. So, Memang liability. Maksudnya YB sekalian setujulah kita kena bergerak ke depan tanpa Mahathir. Yes. Itu yang audiens saya nak dengar. Macam mana Saya dia nak beginilah. Bukan saya tak setuju. Sekarang ni dalam keadaan kita sekarang ni kita nakkan semua sokongan daripada semua pihak, kan? Semua sungai ya, Tapi semua jangan pihak. sampai kacau kita. Sebab sekarang ni Pecahkan kalau kita, janganlah. ada satu pihak yang merasakan dia lebih layak sehingga kan tak tubuh kerajaan, ini yang jadi masalah. Kan? Bila dah lah kalau dia tu ada suara yang besar tak apa layak nak tak cakap macam tu. layak, kita sudah bagi bagi peluang peluang. kedua. Sudah bagi 22 Bagi dah bulan. peluang aku cakap pula. Bukan tak bagi. Sudah bagi. Okey, tapi saya bagi tahu beginilah. Saya mungkin ada sekarang ni saya rasa semua dah jelas. Ketiga-tiga parti bersetuju untuk meletakkan Datuk Seri Anwar. Benda tu itu tak berubah confirm. sampai Itu hari confirm. ni tak berubah. Confirm. Jadi khususnya pada rakan-rakan saya daripada PKR termasuk Tuan Iswandi, tak perlu risau. Jangan kata orang kata amanah kita dah beralih arah, tak ada kesetiaan. Saya sendiri secara peribadilah kalau itu perjanjian yang dipersetujui. Kan? Bukan Kita tak boleh mungkin. dan sebenarnya itu kehendak ahli-ahli di peringkat kaum juga. Okey, kalau Datuk Seri Anwar lari pada dasar perjuangan, baru kami tak akan itu lain berubah. cerita. Itu lain cerita. Betul. Saya pun tak setuju. Tapi buat masa ni Datuk Seri Anwar masih maintain lagi dengan prinsip dia, dengan perjuangan dia, dan kita kena faham Dengan agenda musuh-musuh reform dia. politik pada ketika ni Dia ambil bertungkus kesempatan. lumus untuk terus menggagalkan usaha untuk menaikkan Datuk Seri Anwar. Sebab tu kita daripada Amanah, DAP, saya yakin DAP bersama sehingga hari ini still lagi bersama dengan Datuk Seri Anwar. Tapi yang masalahnya orang bawah ni, yang orang kata yang timbulkan persepsi siapa? Musuh politik kita. Bukan kita, musuh politik kita ataupun kita tak dapat penjelasan yang jelas daripada pimpinan-pimpinan kita. Saya tak nafikan mungkin ada kelemahan di peringkat pimpinan menyampaikan maklumat di peringkat akar umbi. Tapi saya suka nak menjelaskan di sini dari segi sokongan tetap tak berbelah bagi. Cuma saya bagi tahu kepada tuan-tuan semua sekarang ni walaupun kita kena buat persediaan juga. Yang mana kalau kita lihat hari ni walaupun zaman bagi saya zaman Pentun Datuk dah berlalu zaman dia berlalu, ini zaman Datuk Seri Anwar. Saya rasa zaman Datuk Seri Anwar pun mungkin tak lama atas faktor usia dan sebagainya. Dan kita anak-anak muda pada hari ini perlu menggerakkan satu gerakan baru bagi saya untuk kita meneruskan semangat reform ini ataupun tajdid ini untuk pastikan negara kita terus dipimpin oleh orang-orang yang amanah dan jujur dan yang betul-betul nak membela rakyat, bukan si kata-kata atau pengkhianat-pengkhianat ni. Sebab mereka terus menimbulkan persepsi jahat untuk memastikan mereka berkuasa. Yang paling saya takut pada ketika ini, untuk makluman semua pendengar, apabila senario politik yang kurang baik dia timbulkan pada ketika ini menimbulkan rasa fed up rakyat Malaysia tentang politik. Akhirnya fed up itu menyebabkan menyebabkan Barisan Nasional kembali berkuasa. Itu yang saya takut sebenarnya. Kita tak ada kesedaran politik sampai timbul persepsi alah siapa memerintah pun sama. Sama je. Okey, itu Tidak sama. sebenarnya itu benda yang perlu kita perbetulkan. Sama kalau betul lah kita tak nafikan di setiap peringkat semua parti bukannya sempurna. Adalah tersesat pengkhianat seorang dua, tersesat orang yang
katak seorang dua ni memang ada lah. Kita tak nafikan semua parti. Tapi macam mana kita nak memperbaiki kesilapan dan menguruskan kesilapan yang pernah kita buat supaya kita menjadi kerajaan yang lebih baik. Dan saya yakin 22 bulan yang dah berlalu itu memberi pengajaran besar kepada pimpinan-pimpinan semua. kita sebelum ni untuk kita buat reform ataupun perbaikan yang lebih baik. Dan sebab tu saya mengharapkan tadi, saya nak ambil kesempatan ni, kempen sikit. Kempen sikit. Sila. Soal pakatan ni kita pernah kukuhkan. Antara memperkukuhkan pakatan tu, kita kena seimbangkan kuasa, seimbangkan kedudukan dan sebagainya, supaya kita dapat mentadbir negara ni dengan baik. Dan kita tak nak jadi macam BN dengan UMNO kontrol sepenuhnya. Kita tak nak macam tu. Dan kita macam saya sebut tadi, macam ni pun, saya pun tadi pun cakap dengan YB Renew, YB Roni jugalah. Renew dah, tukar nama dah. Kan? Yang tak betul, saya tanya dia. Yang tak betul, saya tak setuju dengan DAP, saya cakap dia terang. Masalah kalau nak kata amanah ni, jadi tunggangan DAP ni cakap depan-depan ni. Ni orang DAP. Orang DAP ni. Kan? Kita cakap terang dan kita boleh berbincang sebagai kawan. Dan dia bila kita bagi pandangan setuju, okey, ada benda yang dia boleh terima, ada benda yang dia tak boleh terima. This normal. Itu biasa. Tapi kita akan cari titik persamaan. We agree to disagree. Kita Then ambil we satu cari satu. titik persamaan untuk kita membela rakyat kita. Ada benda yang kita tak bersama, ada yang kita yang bersama. Tapi untuk kebaikan rakyat, benda yang bersama, kami perjuangkan bersama-sama. Kita cuba mencapai konsensus lah. Itu yang balik cerita pasal Sabah ni. Sebab mungkin ada saya tadi terbaca orang komen. Betul, saya tak nafikan amanah parti yang lemah di Sabah. Tapi inilah kita nak tunjukkan setia kawan kita tadi. Untuk kita bina kekuatan bersama. Kalau tak bina, bibi dah buat. Kan? Saya setuju dengan semangat sebab kan, macam tu juga warisan sendiri kalau hanya kuat di Sabah, saya yakin Dia tak boleh ke mana. dia tak boleh ke mana juga. Dia pun tak akan stabil. Sebab kita nak kuatkan setia kawan ni lah supaya kita boleh, walaupun Untuk jangan rakyat lupa Sabah juga. satu undi tu pun boleh menentukan kerajaan. Betul. Macam mana berlaku kat Kelantan tahun bila saya lupa. Beza satu undi satu kursi je. Kalau tak kerajaan Dia sampai Kelantan. habis. Kalau tak tumbang. 2008. Ya, Sorry, saya 2004. 2004 kan. Satu undi saja. Macam tu di Sabah. Satu undi bukan satu kursi. Oh, satu undi. Satu undi dan satu kursi. Okey. Okey, sebab tu kita tak nak benda tu berulang di Sabah. Kita nak yang pro pakatan akan terus memerintah dan mereka yang tak sedia pada pakatan sekarang ni dah jelas dah. Saya rasa mungkin lepas ni pihak PKR boleh bertindak. Sebenarnya mereka dah menzahirkan diri mereka dan mereka ni yang belum dipecat boleh dipecat, termasuk penyokong-penyokong mereka. Macam tu juga Amanah pun ambil tindakan yang berani juga. Baru-baru ni kita memecat juga. Sebab apa, kita nak orang yang betul-betul berjuang, orang yang betul-betul kata bersama dengan pakatan untuk kita mencapai kemenangan dan dapat menguruskan kerajaan. Kerajaan yang stabil ni penting, tuan-tuan. Macam sekarang ni bila majoriti terlampau tipis, ni penyangak-penyangak geng-geng UMNO ni buat kerja berterusan nak tumbangkan kerajaan. Bila kita nak ngurus rakyatnya kalau macam ni? Sampai bila? Jadi tak habis lagi asyik nama politik ya kan? Okey, YB, Okey. satu soalan. Sabah dah tumbang ni. Okey. Saya tahu sasaran seterusnya adalah Selangor. Ni untuk makluman tuan-tuan dan perempuan bagi yang tidak mengetahui. YB Fakhur Razi dan juga YB Roni Liu ni adalah ahli Dewan Undangan Negeri di Selangor. Di Selangor. Jadi ada ke tidak di Selangor ni kemungkinan untuk tumbang? Itu soalan saya pertama. Ada ke tawaran-tawaran yang terdapat berkeliaran di Selangor sekarang ini? YB, sila. Ada tawaran. Tawaran tu ada. Okey, cerita sikit. Tawaran ada. Tapi saya rasa mereka tidak akan berjaya lah. Kenapa? Tak berjaya? Kerana kita ni di Selangor ni kita orang yang nak keluar sudah keluar lah. Oh, yang sepatutnya dah keluar tu dah keluar. Sudah keluar. Jadi tak ada. Saya rasa kita masih kukuh lah. Tapi kita kena berwaspada jugalah. Oh, waspada juga. Okey, YB ada. Macam saya jugalah di Selangor ni setakat ni insya-Allah saya yakin akan maintain. Sebab satu, kita mandat kita clear. Majoriti kita cukup besar. Yang kedua pun saya yakin yang ada sekarang ni pun adalah orang yang memang bersama dengan pakatan. Namun macam mana YB Roni katalah, kita tetap berhati-hati sebab mereka ni manusia, saya pun manusia. Kan? Walaupun saya akui ada dah juga ejen yang jumpa tu, tapi saya Ada yang menawarkan ke? Mestilah ada. Boleh tahu tak tawaran dia apa? Ke tak boleh tahu? Saya cakap saya tu buka offer. Kalau nak melompat tu. Satu saya nak Mak Sabu jadi jadi Perdana Menteri. Perdana Menteri Malaysia. Yang kedua saya nak jadi menteri besar. Yang ketiga saya nak 1 bilion.
Yang keempat saya nak Najib dengan Rosmah masuk penjara. Dengan Zahid Yang sekali. kelima saya nak Azmin didakwa sebab dia lah punca jadi masalah ni. Kan. Setuju tu Tepuk okey. dahi orang tu. Kan. Itu tak masuk, itu syarat tak masuk minta anti kuman coronavirus ke. Saya tak minta gitu. Ini seolah-olah tak nak kan ni. So maksudnya itu saya kata the future of our politics sebenarnya. Tapi saya nak jelas sikit lah. Okey, saya nak jelas, jangan keliru ya. Sahabat saya Ustaz Musta'in, dia tidak melompat tidak keluar daripada Pakatan Harapan. Dia tetap menyokong Pakatan Harapan dan dia seorang yang bekerja dan dia memang seorang yang saya yakin dia bersama dengan Pakatan, bukan dia tak ada hajat untuk Tak ada lompat lah Tak ada ke sana. Cuma dia adalah khilaf-khilaf tu. Ini benda bagi saya dalaman. saja. Okey, itu saya nak jelaskan situlah. Jadi jangan, saya harap tak perlulah tuan-tuan nak orang kata panas hentam dia dan sebagainya. Tak ada. Sebab dia setakat saya sendiri berhubungi dia, dia tetap bersama dengan Pakatan. Itu nak jelas tu je. Tak timbul rasa nak lompat. Dia tak Dia ada masih lompat. pro lah. Dia masih Saya pro. cuma saya bimbang Wabi Roni lah. Saya takut. Saya rasa Saya dia masih pro. Wabi Roni saya risau sebab saya takut dia lompat dari PKR. Kita baju lain tapi satu hati lah. Satu hati. Baju lain. Sebab tu saya kata the future of politics. Saya pernah tulis satu artikel tahun 2015-16 macam tu berkenaan the future of Malaysian politics. Saya kata pada masa akan datang kita tidak ada lagi ataupun akan hampir pupus sebenarnya race based and religion based politik ni sebenarnya. Sebab kita kena politik berdasarkan ideologi. Macam dekat UK, dekat US kita ada Democrats, kita ada Conservative. Kita kena dah ideology based. Sebab apa ideology based? Kalau kita nak define berdasarkan kepada bangsa, susah dah. Sebab sekarang ni kita dah mix, kita pun dah tak tahu bangsa apa. Kan? Yang mana Jawa pun jadi Melayu, yang mana Mamak pun jadi Melayu, yang mana Cina masuk Islam jadi Melayu. Jadi itu yang masalah dari kita sekarang ni. So kita nak define based on race tu dah very difficult. Dan kita nak definekan based on religion pun masalah. Kerana agama itu bukan politik. Walaupun dalam agama ada belajar politiknya, ada siasahnya kan. Percaya aku je. Aku pinjam sikit. Kan? Tetapi bila kita start mempolitikkan agama itu, maksudnya satu parti itu parti Islam katakan. Adakah parti kedua tu dah tak Islam? Kafir. Sebab Islam tak boleh ada 2, 3, dia mesti ada satu je. Jadi dia tak boleh macam tu. Yang kita ada boleh parti yang based berdasarkan kepada garis panduan Islam. Okey, itu boleh. Tetapi kita nak claim inilah parti Islam. Yang lain daripada tu kafir. Saya nak jelas sikit lah. Kalau kat Indonesia tu bukan satu, bukan dua, lebih. Saya ingat dekat 10 parti Islam kat Indonesia tak ada isu. Parti Islam. Sebab parti ni dia wadah, saya dah sebut tu. Dia platform saja. Cara pendekatan, dan setiap parti ni dia ada cara dia, kaedah dia. Macam contoh gerak kerja dakwah Sorry yang Ustaz Roni saya cerita sikit. Macam ada orang tabligh, dia dengan cara tabligh dia tak terlibat dengan politik. Tapi benda yang orang tabligh buat ni, orang PAS pun tak buat, orang masjid pun tak buat, orang manah pun tak buat. Contohnya dia pergi ke rumah-rumah, ajak orang pergi masjid apa semua. Kalau nak tanya ada tak orang PAS ke, orang manah ke, ataupun mana-mana parti politik yang buat? Saya rasa tak buat macam tabligh. Kau contohkan sebab dia masing-masing ada market. Amanah ada penyokong dia sendiri, PAS pun ada penyokong dia sendiri, tapi akidah kita tetap sama. Tapi bila kata okey yang ini kafir, yang ini munafik, siapa kau nak menghukum orang? Itu bukan kita. Iman kita ni Allah Taala saja tahu, manusia tak tahu. Janganlah kita cakap kan. Macam contoh kisah bagaimana seorang pelacur pun dia masuk syurga sebab bagi minum air pada anjing je kan. Yang wali pun belum tentu dia masuk syurga. Kalau dia merasakan dia ni ahli syurga dah, confirm boleh masuk syurga. Inilah satu kesesatan yang nyata. Sebab soal hidayah, soal siapa ke syurga neraka ni Allah saja tahu. Patah Nabi SAW tak tahu. Kan? Siapa kita makhluk nak tentukan orang ni ke syurga ke tak? Syurga kita pun belum tahu. Kita pun belum tahu. Kita pun tak tahu. Jangan cakap lah kan. Komen PAS baby. Hangat sikit. Apa dia yang nak komen? Sebenarnya saya lah satu-satu orang yang sangat bersetuju bekerja sama dengan PAS pada masa yang awal tu. Okey. Tapi itu zaman arwal Tok Roni Aziz lah. Pada awal tu. Tetapi kesiannya selepas pemergiannya rupa-rupanya PAS sudah tukar cerita, sudah tukar pimpinan, konsep pun tukar. Sekarang mereka sorry lah, saya rasa mereka sudah went to the wrong side lah. Kita tak ikut jalan yang betul lah. Semuanya kerana apa? Duniawi akhirnya.
Kerana kerana wang ke, Wang, kerana pangkat, kedudukan, pangkat menteri, ke, JLC. tak tahu lah. Macam sebelum ni saya cakap PAS lah. yang sekarang saya kenali sudah berlainan dengan PAS yang saya kenali dulu lah. Ni antaranya Sampai saya yang sudah kau kenali cannot dulu. recognize lah. Saya cakap macam tu lah. Saya yang paling saya takut dan bimbang Ini ni, orang lah, orang PAS lah. apabila image yang dibawa oleh PAS tu ditafsirkan oleh orang yang bukan Islam macam Sebagai Islam. macam Encik Roni. Encik Roni. Kan? Itulah Islam. Itu yang saya takut tu. Bukan tidak. Macam dia tak apalah. Dia faham sebab dia kawan dengan Sebab orang. itu saya sokong lama. amanah. Kan? Sebab saya takut macam dia yang tahu, yang tak tahu macam mana. Islam macam ni ke? Islam menyokong penyamun ke? Islam Amanah pun menyokong penyangak Islam ke? Contoh kan? Yalah. Kita tetap orang kata Islam dia takkan berubah. Dia punya prinsip tak Agama berubah. itu suci, tapi orang yang orang pedagang agama itu yang kita kena Lawan. kena berhati-hati. Yes, betul. Itu saya kata dalam situasi yang ada sekarang ini, itulah dia. Di Selangor kita dah jelas bahawa, dan di Sabah kita harap ada rundingan lagi, Ya. terutama dengan warisan. Kita kata walaupun dia kata dia boleh menang warisan, tetapi kita ingat itu berlaku pada PRU ke-14 di mana seluruh Malaysia masa tu kita ada satu semangat tsunami di mana perubahan itu berlaku, kecuali kat Sarawak lah. Saya bagi tahulah, kita bagi jaminan warisan. Tak perlu risau dengan PH. Selagi kita warisan mempertahankan perjuangan untuk rakyat, PH akan tetap support. Dan kita tidak sama sekali nak benarkan penyangak-penyangak, si katak-katak ataupun pendukung-pendukung PN, UMNO, Barisan Nasional bertapak tinggi Sabah. Kuburkan mereka tu kat Sabah. Kubur Ini terus. peluang kita nak bungkus Saya terus. setuju. Bungkus pengkhianat-pengkhianat ni, bungkus perosak-perosak negara ni. Sebab kalau ada sentimen-sentimen, tolak ke tepi dulu. Kita fikir tentang masa depan rakyat kita dulu. Selamatkan rakyat Sabah. Selamatkan warga negara Sabah. Warga negara pula. Warga negeri Sabah. Okey? Jangan terus tertipu. Sebab mereka ni dah berpuluh tahun memerintah sebelum ni. Kita tengok Sabah tetap yang kaya makin kaya, tapi yang susah tu Orang terus Sabah jangan lupa susah. zaman Musa Aman. Rasuah UMNO macam-macam. masa tu, macam-macam. Terus lah. Sabah ni sepatutnya negeri kaya macam Sarawak, negeri kaya. Sepatutnya rakyat dia tak ada yang susah lah. Itu Sepatutnya. je. Tapi Kan? tengok keadaan kita sekarang. Okey ni dia cerita isu terowong. Ada bangkit isu terowong. Okey, saya cakap terang ni YB Roni pun ada nak kata isu terowong. Kalau tak puas hati, biar mahkamah terus putuskan. Tentukan. Tapi kenapa sampai sekarang tak ada Wabi? Apa Saya kita- kata kalau betul lah mereka terlibat, teruskanlah buat dakwaan. Kan? Tapi Daripada kenapa zaman sekarang ni? Najib dulu Sekarang tak ni you all memerintah kan? We have no problem. Dakwa lah. Tak ada masalah. Bawa. Saya pun tak ada kepentingan. Kalau YB Roni sendiri makan rasuah, saya sendiri akan lawan dia. Dia pernah makan rasuah dulu. Dia makan nasi dulu. Okey, alright. Sekian saya. Okey, itulah dia kesimpulan yang kita boleh bawa pada malam ini. Bahawa kita hashtag semangat setiakawan tu ada. Saya daripada Parti Keadilan Rakyat, kita ada YB daripada DAP, kita ada YB daripada Amanah. Kita menjawab persoalan-persoalan yang dibawakan pada malam ini, insya-Allah. Dan kita akan terus bersiaran, kita akan terus, sebab kita tak ada media lain melainkan media ni. Saya bagi tahu kawan-kawan, rakan-rakan sekalian. Paling kurang saya buat live tiap-tiap malam sejak bulan 2 dahulu. Penat, memang penat. Sakit, memang sakit. Walau tak ada masa, saya cari masa. Walaupun 5 minit, 10 minit saya buat juga. Itu saya punya tanggungjawab, saya punya kerja dan saya punya rasa nak berjuang tu. Tuan-tuan memang simple je cara berjuang. Simple je. Tekan butang share, tekan butang like. Itu je. Itu saja. Kan? Pada WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, semua hantar Telegram. Itu je tugas dan tanggungjawab tuan-tuan dan puan-puan. Kerana apa? Bukan saya nak gila glamour, tak. Supaya mesej-mesej kami ni sampai ke akar umbi dan mereka mengetahui. Alhamdulillah sampaikan mak YB sendiri pun. Ada mak saya tak tahu tengok kat Nak yang mana sebelum ini tak tahu politik, tak nak politik, tak suka politik, tiba-tiba berminat pula nak mendengar apa yang kita ungkapkan. Okey, Kalau ada mak saya, selamat raya mak. Jumpa mak tadi. Jangan cakap mak pula. Adik aku tak dia perempuan dah sudah kahwin dah. Okey YB, last words, mungkin rumusan pada malam ni, insya-Allah, sila. Okey, saya mohon kepada semua, ni kita dalam tempoh hari raya Aidiladha ni, ucap selamat salam Aidiladha. Terus berkorban. Korban kita hari ni korban nak selamat, gunakan masa yang kita ada untuk selamatkan negara kita. Daripada kita memberi kesedaran pada rakyat untuk terus membongkar penyelewengan. Dan saya insya-Allah, saya pun dah bincang dengan Sir Is pun, kita akan round nanti satu Malaysia. Yes. Sabah kita turun Dia akan turun, kita akan bongkarkan kerosakan yang dibuat selama PN memerintah ni. Apa yang mereka dah buat. InsyaAllah. Dan kita akan jelajah nanti. InsyaAllah. Okey YB, sila YB. Saya cuma minta untuk orang Sabah undilah Warisan dan Pakatan Harapan dan juga APCO lah. Semua kawan-kawan Yang kita kawan-kawan situ. kita yang tak melompat. Dan di Semenanjung untuk nasional, untuk pilihan raya besar,
Saya pun tak pasti bila ada ke snap election ke atau tidak. Tapi saya cuma minta satu sajalah. Undilah, teruslah memberi sokongan kepada Pakatan Harapan. Dan kita akan menjadi, kalau kita dapat peluang yang baru, dapat mandat yang baru, saya rasa Pakatan Harapan sudah mempelajari apa yang kita melalui dalam masa 22 bulan itu yang dikatakan kurang memuaskan itu. Saya rasa menjadi satu pengajaran dan berjayalah kepada pimpinan PH di bawah Datuk Seri Anwar Ibrahim bagi sokongnya kuat, dan kitalah boleh melangkah ke satu Malaysia yang dengan tahap yang lebih baik, lebih cerah dan lebih maju. InsyaAllah. Terima kasih semua. Terima kasih. Okey, itu dia saja daripada kami. InsyaAllah sekarang ni bersiaran, dan kita nak supaya rakan-rakan semua sampaikan ke bawah bahawa kami masih utuh sebagai setiakawan, kami masih di sini. Rancangan Mahathir, jangan mereka yang cuba untuk menimbulkan persepsi negatif dengan kepada kita tidak berjaya nampaknya, dan mereka ini masih lagi kukuh bersama dengan kita, dan kita akan pastikan bahawa dalam PRU yang akan datang, dalam PRN yang akan datang, pilihan raya negeri Sarawak, Sabah, even Malaysia, kita akan setia kawan, kita akan terus berjuang, dan kita akan pastikan lawan tetap lawan. Okey, assalamualaikum dan selamat malam.